Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk baru. Insya-Allah saya harap kamu semua dapat mendengar dan beri tumpuan serta memahami apa yang ingin Ustaz sampaikan. Kita mulakan kelas kita hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam, bidang Al-Quran, di bawah tajuk surah kefahaman. Surah kefahaman. Okay, pelajaran 2. Baik, hari ini kita akan menyentuh berkaitan dengan suratul Al-Qadr. Suratul Qadr. Baik, kita baca sama-sama terlebih dahulu. Dia kata arahannya perhati dan baca. Ya Ustaz nak, bila Ustaz baca, kamu boleh baca sama-sama dengan saya, supaya kamu dapat tahu mana panjang dan pendek bacaan tersebut. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surah Al-Qadr. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ini ialah surah Al-Qadr. Kalau dalam waktu solat tarawih, biasanya ini ayat lazim, antara ayat lazim yang dibacakan semasa solat tarawih. Jadi surah ini ada menceritakan tentang kelebihan, satu kelebihan malam Al-Qadr. Baik, kita akan baca berkaitan dengan surah Al-Qadr. Pengenalan surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr mengandungi 5 ayat. Surah ini mengandungi 5 ayat. Kamu tengok ni, Bismillah tak termasuk ya. Kalau dengan Fatihah baru termasuk. Bismillah ini dikira ayat. Tapi kalau surah lain pada Al-Fatihah tidak dikira. Jadi ayatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Surah ini merupakan surah ke-97. Surah ini ada surah yang ke-97. Surah yang ke-97 dalam Al-Quran ni, surah yang ke-97. Dan diturunkan di Mekah. 2 tempat diturunkan, di Mekah, di Madinah. Tapi dalam surah ini diturunkan di Mekah. Kalau orang dipanggilnya, ke surah ayat yang diturunkan di Mekah ini dipanggil sebagai ayat Makkiyah. Jadi surah ini keseluruhannya dipanggil surah yang diturunkan di Mekah. Surah ini dinamakan Al-Qadr kerana kandungannya membicarakan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadr. Sebab itulah dipanggil sebagai surah Al-Qadr. Sebab menceritakan
tentang malam Al-Qadr. Para malaikat dan Jibril turun pada malam Lailatul Qadr. Malaikat dan Jibril. Jibril ni iaitu ketua kepada malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadr dengan membawa keberkatan dan kebajikan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin dan soleh. Mukmin ni orang yang beriman dan soleh. Soleh ni melakukan ketaatan kepada Allah. Apa yang dibawa oleh malaikat tadi? Iaitu membawa keberkatan dan kebajikan. Keberkatan dan kebajikan. Okey. Baik, ini ialah pengenalan surah Al-Qadr. Okay, kita akan tengok seterusnya pada muka surat yang seterusnya. Okey, ini ialah kita memahami surahnya. Kita memahami maksud surah. Okey, baca dan fahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan bagaimanakah engkau mengetahui tentang kebesaran malam Lailatul Qadr? Tanya balik. Allah tahu, tetapi ini cara persoalan yang Allah letakkan kepada kita. Dan bagaimanakah engkau mengetahui tentang kebesaran malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu kalau apa pun kita buat, ibadah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, iaitu Allah, kerana membawa semua perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Okey, waktu itu malaikat dibenarkan oleh Allah untuk turun membawa semua perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Lepas pada itu, tahun berikutnya malaikat Jibril dan malaikat-malaikat membawa perkara-perkara yang akan datang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam berkat itu sehingga terbit fajar. Maksudnya, sepanjang malam itu bermula dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar keesokannya. Maksudnya, waktu subuh itu sampai ke waktu itu, maka pada malam itu penuh keberkatan. Jadi, ibadah kita akan digandakan kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadr. Okay. Jadi nanti akan ada latihan aktiviti yang Ustaz dah hantar, modul, kamu siapkanlah. Okay. Harap kamu faham, cuba faham sepenuhnya ayat Al-Quran ini. Saja kita akan sambung dengan video kedua, insya-Allah.